Permulaan sebuah kisah. Ada 5 sahabat rapat bernama Mamat, Joseph, Charles, Ahkau dan Sani. Meskipun berasal dari tempat berbeza, tetapi bersatu untuk mencapai matlamat mencapai kejayaan bersama. Kerana masing-masing telah mempunyai tanah hak milik mereka sendiri, lalu kesepakatan untuk membangunkan sebuah projek ladang besar bertaraf dunia telah dicapai. Segala prosedur, menandatangani dokumen, penetapan syarat-syarat asas termasuk sebarang perkara berkaitan pelanggaran dokumen turut dibincangkan. Dengan kesepakatan bersama, maka wujudlah projek MZAR 82. 5 sahabat bersatu dan kesemua tanah yang dimiliki digabungkan untuk diusahakan menjadi projek perladangan bertaraf dunia. Namun, perancangan tidak selancar yang diimpikan, terlalu obses dengan pepatah, kerana nila, rosak susu sebelanga. Ahkau yang mengalami krisis keluarga, dibuang secara undi majoriti yang dijalankan oleh 4 sahabat lamanya. Dibuang kerana risau krisis keluarganya mampu menggoyangkan pendapatan hasil ladang. Risau menjadi mangsa penolakan seperti Ahkau, dan menyedari bahagian tanah di ladangnya mampu memberikan hasil yang lebih lumayan jika tidak dikongsi. Sani telah menarik diri dari projek MZAR 82. Tinggallah Mamat, Joseph dan Charles yang meneraju projek MZAR 82. Kerana ingin meraih keuntungan yang besar, dicari para pekerja yang terdesak meneruskan hidup di tanah yang ditumpang. Nepal, Bangladesh, Myanmar, Pakistan merupakan bangsa yang diambil bekerja di ladang projek MZAR 82. Hiduplah mereka bertiga di dalam keadaan yang mewah berjaya dalam 40 tahun lamanya. Kemudian tampuk pemerintahan diserah kepada anak cucu sebagai penyambung warisan. Sayangnya, wujud anak cucu yang pemalas, kerana sudah terbiasa diajar menjadi tuan seawal mata tercelik mengenal dunia. Ada yang menjual dan memberi bahagian tanah yang kecil kepada keturunan bangsa yang menumpang mencari rezeki di tanah ladang mereka, yang dianggap mudah dikawal dan tidak berkembang. Dari sebahagian kecil, lama-kelamaan jumlah yang dijual, digadai, diberi telah menjadi sebahagian besar. Tiba masanya, generasi baru dari keturunan yang menumpang merasa ralat. Seperti ada sesuatu yang dirasa tidak kena pada fikirnya. Yang menggali tanah, yang menanam, yang mengutip buah, yang memastikan pokok tumbuh hingga berjasa, semua dilakukan oleh keturunannya. Dari tidak pernah memegang cangkul, kini mereka pakar dalam ilmu mengembangkan pendapatan ladang. Kenapa hasil yang diraih tidak terus didapat sepenuhnya? Bukankah hasil tidak akan datang tanpa ada yang mengatur dan menguruskannya dengan cara yang betul? Jika difikir, kepakaran berkaitan tanah dan pokok di ladang ada pada mereka, bukan pada cucu-cucu pemalas yang dilahir kebetulan dari darah daging tuan asal tanah. Hidup hanya untuk merasa puas hasil titik perlu orang lain. Diselidiki, dikaji, dibincang sesama mereka bagaimana cara untuk menjadi tuan. Bukankah perlu keadilan? Kerana mereka juga lahir di ladang yang sama, cuma datuk nenek mereka lah yang bukan asal di ladang ini. Dikaji asal-usul projek MZAR 82. Diasaskan oleh 5, kemudian menjadi 3 tuan. Bolehkah dikatakan projek MZAR 82 tidak sah kerana tiada surat perjanjian yang baru oleh 3 tuan baru sahaja? Ada yang setuju. Kemudian diwujudkan satu gerakan untuk mengkaji kesalahan perjanjian lama, jika berjaya akan dikemukakan pada mahkamah yang rasa boleh dimenang. Pada hemat mereka, moga perjanjian lama diputuskan adalah tidak sah, kemudian pemilikan baru perlu bersandar kepada nama pemilik tanah yang bergeran. Jika dicampur, mungkin lebih 2/3 keluasan ladang adalah milik bangsa mereka yang dulu dianggap menumpang untuk kelangsungan hidup. Jika kekayaan dinilai secara pemilikan harta, adakah orang yang mempunyai paling banyak tanah di ladang tersebut dikira pemilik besar projek MZAR 82?